Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Muhammad Razi dalam Dunia 11 Pagi. Berita radio bervisual bersiaran serentak di platform media sosial, saluran radio dan TV. Angka korban akibat taufan Mocha yang membadai Myanmar meningkat kepada 81 orang. Demikian menurut pegawai dan pemimpin tempatan. Mocha yang membadai negara itu pada Ahad membawa kelajuan angin sehingga 195 km sejam, menumbangkan tiang elektrik dan memusnahkan bot nelayan. Sekurang-kurangnya 46 orang maut di perkampungan Buma dan berhampiran Kong Dokkar di negeri Rakhine. 13 orang lagi maut apabila sebuah tokong runtuh di sebuah kampung di bandar Ratedong. Menurut Ketua Kampung Buma, Carlo, angka kematian dijangka meningkat berikutan ratusan penduduk dilaporkan hilang. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden optimis negara itu dapat mengelak krisis ekonomi lebih serius akibat masalah hutang yang dialami. Keyakinan itu disuarakannya selepas mengadakan pertemuan dengan pemimpin Parti Republikan Kevin McCarthy. Menurut kenyataan White House, Biden yakin masih ada jalan untuk mencapai perjanjian mengenai belanjawan yang bertanggungjawab jika kedua-dua pihak berunding dengan baik. Biden yang dijadual berlepas ke Jepun pada Rabu bagi menghadiri sidang kemuncak G7 terpaksa membatalkan lawatannya ke Papua New Guinea dan Australia bagi menangani krisis berkenaan. Sementara itu, McCarthy yang juga Speaker Dewan Perwakilan berkata kesepakatan mengenai paras siling hutang dijangka dapat dicapai minggu ini. Beliau bagaimanapun mengakui masih banyak perkara perlu dilakukan ketika masa yang ditetapkan semakin suntuk. Republikan terus mendesak Biden supaya bersetuju dengan pemotongan perbelanjaan yang besar sehingga $130 bilion sebagai pertukaran kepada langkah menaikkan paras siling hutang negara. Terdahulu, Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan amaran Amerika Syarikat bakal kehabisan wang untuk membayar hutangnya seawal 1 Jun. Majlis Eropah mewujudkan daftar ganti rugi untuk merekodkan kemusnahan semasa perang yang dilakukan Rusia di Ukraine. Ia untuk tujuan tuntutan pampasan pada masa depan. Pemimpin 46 negara anggota majlis itu termasuk Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Kansler Jerman Olaf Scholz menekankan Moskow perlu bertanggungjawab atas kerugian dan kemusnahan yang dilakukannya sepanjang 15 bulan pencerobohan ke atas jirannya itu. Daftar ganti rugi itu akan diserah dan disimpan di The Hague. Dalam sidang kemuncak Majlis Eropah di Iceland, Presidennya Ursula von der Leyen menegaskan pendaftaran itu akan memainkan peranan penting dalam menghalang Rusia melakukan jenayah perang pada masa depan. Ini memandangkan hanya keadilan akan menjadi asas kukuh untuk keamanan yang berkekalan di Ukraine. Di Nigeria, lebih 30 orang terbunuh dalam pertempuran antara pengembala dengan petani di negeri Plateau, tengah negara itu. Menurut Pesuruhjaya Penerangan dan Komunikasi Negeri, pertempuran berlaku pada Isnin di beberapa buah kampung di Boy dalam daerah Manggu. Pasukan keselamatan telah ditempatkan di kawasan berkenaan. Perintah berkurung 24 jam turut dikuatkuasakan di Manggu. Bola sepak Liga Juara Eropah, Inter Milan mara ke pentas akhir buat kali pertama sejak 2010 selepas menumpaskan musuh tradisi AC Milan 1-0. Jaringan tunggal Lautaro Martinez menyaksikan skuad bimbingan Simon Inzaghi mencatat kemenangan agregat 3-0. Lawan mereka di Istanbul 10 Jun ini bakal ditentukan dalam satu lagi perlawanan separuh akhir Real Madrid menentang Manchester City awal pagi esok. Akhir sekali tenis terbuka Itali. Novak Djokovic mara ke suku akhir selepas menewaskan pemain Britain Cameron Norrie 6-3, 6-4 di pusingan 16 terbaik. Pemain Serbia itu akan bertemu Holger Rune dari Denmark pada perlawanan seterusnya. Djokovic kini dalam usaha memburu gelaran ketujuhnya di Rome. Peluang itu nampak lebih mudah setelah penyingkiran mengejut pemain Spanyol Carlos Alcaraz Isnin lepas. Sekian berita yang disunting oleh Hasinda Hassan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.